gelarkan dalam tu kakak. Kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu. Tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana. Ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Pertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang diceritakan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee. Jom, aku story. Pengalaman seram kita yang pertama ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Nur. Yang mana Nur ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram gangguan yang pernah berlaku kepada diri dia dan juga rakan sekerja dia sewaktu mereka berada di pejabat tempat dia bekerja. Nur nyatakan di dalam kiriman yang dia ni bekerja sebagai seorang assistant lawyer di sebuah syarikat guaman. Dan pada waktu itu, dia baru bekerja dalam 4 bulan. Kira dia pekerja barulah. Sepanjang dia bekerja di syarikat itu, pulang pada waktu malam adalah perkara yang jarang-jarang berlaku. Sekiranya ada kes-kes yang besar, ada paperwork yang perlu disiapkan, barulah dia stay back sehingga waktu malam. Kisah gangguan yang pertama ini dialami oleh Nur sendiri, yang mana pada hari yang dimaksudkan, dia telah pun stay back di pejabatnya untuk menyiapkan sedikit paperwork. Dan pada waktu itu, jam dalam pukul 8.20 malam. Dia tidak berseorangan di pejabat. Dia ditemani oleh rakan sekerja dia yang dinyatakan nama di dalam kiriman sebagai Nadia, bukan nama sebenar. Dan disebabkan dia takut untuk berada di pejabat seorang diri dan ada beberapa cerita yang berlega di kalangan rakan-rakan sekerjanya, dia mengambil keputusan untuk mengajak Nadia ni teman dia pada malam tu. Suasana di dalam pejabat pada waktu itu terasa amatlah sunyi. Dek kerana yang tinggal di dalam pejabat pada waktu itu hanyalah Nur dan juga si Nadia ni saja. Nur tidak mempunyai ruangan ataupun bilik kerja sendiri. Meja kerjanya terletak di kawasan meja pekerja-pekerja biasa. Meja kerja si Nadia ni pula terletak betul-betul di hadapan meja si Nur. Cuma untuk melihat si Nadia ni, Nur perlu berdirilah kerana terhalang dengan partition yang berada di hadapan mejanya. Nadia pada waktu itu sedang memakai headphone dan kemudian seolah-olah menonton sesuatu di komputer miliknya. Mungkin menonton movie kot. Disebabkan si Nur ni hanya meminta Nadia untuk menemani dia saja, tanpa berlengahkan masa, Nur pun terus memberi tumpuan ke arah komputernya dan cuba menyiapkan kerjanya secepat yang mungkin. Apa yang terdengar di telinga Nur pada waktu itu hanyalah ruangan pejabat yang sunyi dan kemudian dihiasi dengan bunyi keyboard yang digunakan oleh si Nur ni untuk menaik. Sewaktu dia menyiapkan kerja dia ni, Nur terperasan beberapa kali tau. Ada suara seakan-akan ada orang yang berjalan
ataupun mundar-mandir di bahagian belakang kerusi si Nur ni. Dan apabila dia menoleh ke arah belakang, dia dapati tiada sesiapa pun yang berada di belakangnya. Nur pun kembali pandang ke arah komputernya dan kemudian sambung menaip. Selang beberapa waktu, Nur terdengar pula suara orang yang berjalan ni tadi bertukar menjadi suara seperti ada orang yang berlari betul-betul di belakangnya. Dan serentak dengan itu, bulu roma si Nur ni mula meremang. Dia dah rasa seperti ada sesuatu yang tak kena dah ni kan. Confirm dah ni. Dia pun berdiri dan kemudian pandang ke arah Nadia yang sedang tekun melihat ke arah komputernya. Nur pun memanggil beberapa kali nama si Nadia ni, tapi Nadia mungkin dia pakai headphone jadi dia tak berapa dengar kan. Dia terpaksa, si Nur ni terpaksa melambaikan tangan ke arah Nadia. Yang mana apabila Nadia dah perasan je akan perkara itu, dia pun mula membuka sebelah headphonenya dan kemudian bertanya kepada Nur, "Kenapa Nur?" Dan Nur pun menjawab, "Kau ada dengar apa-apa tak?" "Tak ada pula," jawab Nadia. "Cuma kau lambat lagi ke siap kerja tu? Sebab bulu roma aku dah berapa kali dah naik ni." Dia cakap macam tu. Jadi apabila si Nur ni dengar je macam tu, Nur pun jawab, "Sikit lagi. Jap aku buat cepat-cepat." Nur pun kembali duduk. Dan kemudian Nur terdengar seperti ada bunyi mesin paper shredder yang seolah-olah sedang digunakan. Mesin shredder ni ataupun paper shredder ni, kepada anda semua yang tak tahu, ia digunakan untuk memotong kertas ataupun salah satu cara lah untuk kita menghapuskan dokumen-dokumen sulit. Apabila si Nur ni terdengar saja bunyi mesin shredder ni, sekali lagi dia berdiri dan pandang ke arah mesin tersebut yang terletak tak jauh dari mereka berdua. Tetapi kali ini bukan si Nur saja yang dengar, malah si Nadia ni juga dengar. Mereka berdua pandang antara satu sama lain kerana di mesin shredder pada waktu itu tiada sesiapa. Dan bunyi itu seolah-olah tidak berhenti. Nur pandang ke arah Nadia dan kemudian Nur mengarahkan Nadia untuk mematikan mesin tersebut. Dengan keadaan takut, si Nadia ni pun bangun dan kemudian Nur kembali duduk dan menyambung kerjanya. Dan tiba-tiba Nur terdengar suara mesin itu dimatikan dan beranggapan yang Nadia lah yang mematikan mesin itu kan. Tak lama selepas itu, kelibat Nadia ni pula terlihat berdiri betul-betul di hadapan Nur dan memandang tepat ke arah dia. Nur pun bertanya, "Kenapa dengan kau Nadia?" Dan Nadia pun menjawab, "Nur, mesin shredder tu plug dia tak sambung pun." "Kau biar betul. Tak sambung macam mana boleh on pula?" Si Nur ni cakap dekat Nadia. Lepas saja Nur cakap macam tu, mesin shredder tu tadi berbunyi lagi sekali. Bila diorang dengar je bunyi mesin tu, Nadia dengan si Nur ni punyalah terkejut. Allah saja yang tahu. Kan kita bayangkan dalam keadaan ofis yang sunyi pada waktu tu, tiba-tiba bunyi mesin tu menyala. Siapa tak terkejut kan? Diorang pun terus berkemas untuk balik. Dan waktu si Nur ni shutdown PC dia, waktu monitor skrin dia tu dah mula gelap, Nur terperasan di cermin yang berada di bahagian partition miliknya, seperti ada seorang wanita berambut panjang berdiri betul-betul di belakang dia. Nur pun menjerit dan kemudian Nadia berlari ke arah dia, ke arah si Nur ni, dan kemudian pimpin tangan Nur berlari ke arah pintu pejabat. Alhamdulillah mereka dapat balik dan dengan selamat lah kan. Dan sampai dekat rumah Alhamdulillah tiada lagi gangguan yang berlaku. Cuma keesokan harinya, selepas saja Nadia ni masuk kerja, dia adalah berbual dengan rakan-rakan sepejabat dia ketika dia orang makan lunch ataupun waktu dia orang makan tengah hari kan. Dan
si Nur ni berharap kisah ni tidaklah tersebar luas ke. Tak ada, dia cerita dengan kawan-kawan dia je, circle dia je. Cuma biasalah di pejabat, jika ada satu cerita untuk tersebar ke satu pejabat ni memang cepatlah kan. Jadi apabila Nur tengah buat kerja di pejabat ni, tiba-tiba lawyer dia datang ke arah meja si Nur ni dan kemudian panggil, Nur, kejap lagi awak masuk bilik saya sekejap dia cakap macam tu. Dan kemudian Nur ni pun baik. Okay. Nur ni dah mula gauk kepala dah. Alamak, apa aku buat salah ni? Dia fikir macam tu kan. Tak apa, dia pun bangun dan kemudian terus pergi ke arah bilik si lawyer ni lah ataupun bos dia ni. Dia pun ketuk je pintu bilik bos dia dan kemudian bos dia panggil dia masuk. Duduk dulu Nur. Okey. Nur ni pun duduk dan kemudian dia tanya. Si lawyer ni lah ataupun bos kepada Nur ni tanya, betul ke cerita yang saya dengar ni? Dia cakap macam tu. Dan kemudian si Nur ni macam terpinga. Cerita apa bos? Tak adalah, saya dengar awak kena ganggu semalam. Alamak, macam mana bos boleh tahu ni? Saya cerita kat kawan-kawan je macam tu kan. Tak adalah, biasalah dalam pejabat kan. Rumor-rumors ni memang cepat je tersebar. Betul ke? Dia kata macam tu. Betul bos. Dia kata. Saya tak pelik lah, dia cakap macam tu. Bila si bos Nur ni cakap macam tu, saya rasa tak pelik lah. Maknanya ada gangguan lain ke sebelum ni kan? Si Nur pun tanya, kenapa bos cakap macam tu? Cakap tu. Tak adalah, sebenarnya kalau awak nak tahu, saya pun pernah kena. Dia cakap macam tu. Waktu ni si Nur ni terkejut lah. Dan kemudian dia cakap, iya ke? Bos kena ganggu kat mana? Saya kena ganggu kat pejabat ni lah. Tapi waktu tu saya baru sebulan saya dekat sini. Oh iya ke? Kisah dia, okey, ini kisah daripada si lawyer ni pula Yang mana pada waktu tu dia ni bekerja pun sama juga sampai lewat malam. Dan kebiasaannya sekiranya bos dia ni perlukan apa-apa file, dia takkan pergi ambil dekat bilik file tau. Dia akan panggil seorang office boy yang digelar di dalam kiriman sebagai boy, bukan nama sebenar. So bos dia ni akan cakap, boy, ambilkan dokumen sekian-sekian ni dekat file sekian-sekian. Okey, boy ni akan pergi ambil dan bagi pada si inilah bos dia kan. Dan pada waktu tu malam dalam pukul 7 lebih, bos si Nur ni pun tak perasan tau yang jam waktu tu dah pukul 7 lebih. Jadi waktu dia tengah buat kerja ni, dia kata alamak, dia perlukan satu file yang tak ada atas meja dia. Dia pun panggil, boy, tolong boy, ambilkan satu file ni. Dia cakap macam tu tanpa dia melihat jam pada waktu tu. Dan kemudian bos si Nur ni terdengar seperti ada orang yang menjawab, okey, macam tu. Itu saja. Okey, macam tu. Dan si lawyer ni kan, dia pun sambunglah buat kerja dia. Dan kemudian baru dia terperasan, dekat jam meja dia waktu tu dah dekat pukul 8, 7 lebih macam tu. Takkan boy ni tak balik lagi? Dia cakap tu kan. Boy, kau balik lambat dia jerit kan. Dan kemudian tak dengar suara boy ni menjawab. Waktu ni si bos Sino ni bangun, berdiri dan kemudian berjalan menuju ke arah luar bilik dia. Dia pun pandang kiri, kanan, tapi tiada sesiapa. Dia pun nak memastikan lah betul ke apa yang dia dengar tadi kan. Dia berjalan menuju ke arah bilik fail. Tapi semakin dekat dia ke arah bilik fail ni, dia terdengar di dalam bilik fail yang gelap ni seperti ada suara benda melompat. Tek, 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 tek. Apabila si bos Nur ni dengar je bunyi tu, dia dah mula rasa macam dah takut dah kan. Bunyi apa ni kan. Dia pun mengundur perlahan-lahan. Mengundur perlahan-lahan seolah-olah macam nak meninggalkan lah tempat tu. Waktu dia mengundur ni, alangkah terkejutnya, bos dia nampak ada benda yang keluar daripada bilik fail ni dalam keadaan melompat. Dan kemudian rupa benda itu seolah-olah macam pocong. Terus
Bos dia pusing ke arah belakang. Allahu Akbar, lari dia. Masuk ke dalam bilik dia, ambil kunci kereta, terus jalan balik. Punyalah kelang kabut pada waktu itu. Si Nur ni tulis dalam kiriman, bos dia sampai tertinggal beg duit. Beg duit berada betul-betul dekat bawah meja. Pada waktu tu mungkin tengah hari dia keluar makan kan, dia keluarkan beg duit dia letak situ ke, itu saya tak pastilah. Tapi dia sampai tertinggal beg duit dia. Mujurlah tak ada sekatan jalan raya ke apa ke waktu dia balik kan. Dan tak berlaku apa-apalah. Dan itu adalah pengalaman seram yang berlaku kepada bos si Nur ni. Dan gangguan yang berada di pejabat dia ni kebiasaannya berlaku pada pekerja baru. Pekerja yang baru-baru kerja kan, biasa akan terkenalah. Dan orang-orang di pejabat dia gelar ini sebagai salam perkenalan. Dan pada saya kisah ini sangat menarik. Dan inilah kisah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nur. Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Luqman. Yang mana Luqman juga ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia sedang bekerja. Luqman bekerja di sebuah panggung wayang yang mana syarikatnya dia tidak nyatakan di dalam mall ke apa ke. Saya ada tanya juga, tapi dia tak nak reveal lah dekat mana apa semua kan. Dia hanya kongsikan kisah dia saja. Di tempat dia bekerja ni, di salah satu hall. Hall ni maknanya panggung lah kan. Ada bilik-bilik macam tu. Di salah satu hall ni dikatakan keras oleh para pekerja dekat situ. Yang mana pekerja lama dan juga pekerja baru. Dan pada waktu itu, si Luqman ni dah bekerja lama dah. Lebih kurang 2 tahun lebih macam tu dekat situ. Tapi dia secara personally tak pernah lagi diganggu. Dan si Luqman ni juga jenis seorang yang tak berapa percayalah dengan gangguan-gangguan, orang kata hantu dan sebagainya. Dia percaya yang jin dan syaitan itu ada. Cuma dia kata kena ganggu hantu apa semua ni, dia kata benda tu tak ada. Itu semua tipu je. Dia fikir macam itulah pada mulanya. Pernah berlaku satu hari yang mana pada waktu itu dia datang awal pagi. Tugas dia pada hari itu adalah untuk on semua lampu di bahagian hall ni ataupun koridor tempat laluan ni untuk masuk ke pintu-pintu hall, dan kemudian dia kena masuk di dalam setiap hall dan buka lampu dekat dalam tu. Waktu tu jam lebih kurang pukul 8 lebih macam tu kot, dan ada beberapa orang staff yang dah sampai. Dia pun terus berjalan naik ke arah hall ni tadi dan kemudian buka lampu koridor. Waktu naik, gambaran yang dia bagi, sepanjang koridor ini gelap. Sebab si Luqman ni akan datang sebelum cleaner datang. Sebelum orang pembersih datang, dia akan datang dulu. Buka lampu di bahagian hall, buka lampu di bahagian koridor, macam tu. Jadi apabila dia naik je, memang gelap gelita, dia terus capai plug lampu untuk koridor ni kan. Waktu lampu koridor ni menyala satu demi satu, dia terperasan yang mana di salah satu pintu hall di bahagian depannya berdiri seperti seorang perempuan yang berjalan menuju ke arah dalam hall. Benda ni berlaku cepat. Dan kemudian bila si Luqman ni nampak, dia kata astaghfirullahalazim. Ini mainan orang kata apa, disalah nampak ke ataupun memang benda tu ada dekat situ, dia fikir macam tu. Dan kat situ dia timbul sedikit perasaan takut. Dia pun turun ke bahagian bawah semula, panggil seorang rakan dia, yang mana staff jugalah. Dia kata, kau boleh teman aku? Dia cakap macam tu. Dan kawan dia pun cakap, teman kau gimana? Tak ada, aku nak on lampu lah. Engkau pun dah penakut dah, selalu kau paling berani. Dia cakap macam tu, kawan dia lah. Jadi dia pun cakap dengan kawan dia, tak tahulah, hari ni aku rasa macam tak sedar hati. Okeylah, jomlah aku teman kau. Dia pun naik atas dan kemudian si Luqman ni masuk ke satu hall dan kawan dia berjalan terus je. Luqman ni panggil, weh kau nak pergi mana? Aku buka lampu hall sebelah lah.
kau teman aku kat sini lah. Kalau aku nak teman kau masuk satu-satu bila nak habis? Kau buka hall sini, aku buka hall depan. Kita selang-seli lah. Jadi kerja cepat siap. Okey. Dia pun angguk je lah kan, tanda setuju. Si Lokman ni buka lampu. Dan bila dia buka lampu, dia kata, ini gambaran dia bagi dalam kiriman ni. Bila buka saja pintu hall ni, siapa yang kerja di panggung wayang mungkin tahu lah kot. Keadaan di dalam bilik ataupun di dalam panggung wayang ini gelap gelita. Ibarat kata kita duduk dalam bilik yang gelap dan kemudian kita pejam mata. Macam itulah dia tulis kat dalam kiriman. Jadi kena raba-raba je lah. Dia dah tahu dah dekat mana plug lampu tu kan. Jadi bila masuk betul-betul dekat dengan area pintu ni ada satu plug lampu. Jadi bila dia tolak je pintu hall, dia tekan on, lampu menyala je, dia terus keluar. Kebiasaannya dia tak macam tu. Tapi tak tahu kenapa hari tu dia ada sedikit perasaan takut. Mungkin disebabkan penampakan pada awal tadi. Dia pun berjalan pergi ke arah hall yang seterusnya dan kawan dia pun keluar pergi ke hall seterusnya. Malangnya, sampai saja turn si Lokman ni, betul-betul dekat, dia perlu masuk ke dalam satu hall yang dia nampak perempuan ni tadi masuk. Dan hall ni juga dikatakan oleh para staff, hall ni antara hall yang paling keras lah. Bilik nombor berapa dia tak tulis, cuma dia kata hall ni memang keras sikit. Pernah ada orang yang histeria dekat dalam bilik hall ni sewaktu dia orang menonton movie seram. Dan kemudian ada jugalah beberapa staf yang lain terkena gangguan, seperti ada suara macam orang berjalan, seperti ada suara perempuan yang menangis, macam tu dalam hall tu. Pada waktu tu hall tu tak ada orang. Macam tu lah. Jadi si Lokman ni beranikan juga diri. Dia masuk sekali lagi, gelap dalam hall tu. Dia pun capailah lampu, buka. Waktu dia nak capai lampu ni, pintu hall ni tertutup tau. Sebab dia lepaskan pintu tu. Pintu ni tertutup dan kemudian dia on je lampu. Waktu dia nak on ni, dia terdengar di belakang dia. Betul-betul di belakang dia. Yang mana belakang dia adalah tangga untuk turun ke bahagian bawah. Bawah panggung. Dekat bahagian belakang seperti ada perempuan ketawa kecil. Hi. Macam tu. Waktu ni dia kata jantung dia memang laju, berderau darah dia. Dia tak mampu lari, dia hanya mampu berdiri je dekat situ. Dan selang beberapa waktu, dia terasa, dia pakai hoodie tau. Baju, orang kata sweater yang ada penutup kepala tu kan, hoodie tu. Di bahagian hoodie dia ni, seperti ada orang yang pegang dan kemudian tarik. Sehinggakan dia jatuh terlentang. Dia pun bangun daripada dia terbaring ni tadi. Dia bangun, dia capai, terus tekan lampu tu. Lampu menyala, dia dah tak tengok belakang dah. Dia terus keluar. Dan apa yang dia dengar, terakhir dia dengar waktu dia nak keluar dari pintu, seperti ada perempuan yang menjerit dekat dalam hall ni tadi. Dia pun keluar dan kemudian dia nampak kawan dia keluar dari satu hall. Dan kemudian dia terus pergi dekat kawan dia. Dia kata, aku nak ganggu kat dalam hall tu. Dia cakap macam tu. Dia cuba terangkan dekat kawan dia lah. Dan kawan dia cakap, Okey, tak apa, kita settlekan cepat-cepat, lepas tu kita belah. Okey, dia pun masuk ke dalam satu hall, tapi kali ni dia masuk berdua-berdua sebab si Lokman ni dah takut kan. Dan pernah juga di hall tu juga, okey, gangguan yang tadi dah habis kira gangguan tu dah habis lah. Dia pun settle kerja dia apa semua dan kemudian disambung kerja yang lain. Ada juga gangguan lain yang berlaku di dalam hall tersebut, hall yang dikatakan seram ni lah, yang mana ia berlaku kepada juru, orang kata apa, technician lah yang menjaga bahagian projektor. Pernah berlaku satu hari sewaktu para pelanggan ataupun customer lah kan sedang menonton movie, tiba-tiba projektor ni padam, gelap. Adalah suara-suara lepas tu, apa gelap ni, macam tu kan, daripada pelanggan. Dan kemudian lepas saja habis movie tu, ada seorang technician ni yang dia tak nyatakan dalam kiriman. Saya gelar dia sebagai Ali lah. Senang. So si Ali ni adalah technician dekat situ. Dia pun naik ke bahagian bilik, yang mana bilik ni ada projektor lah. Dia settlekan masalah, mengenal pasti apa punca masalahnya, apa semua. Dan waktu dia berada di bilik projektor ni, dia ada satu tingkap Dia ada satu tingkap, lebih kurang 2 tingkap untuk pandang ataupun boleh nampak ke arah tempat duduk
penonton ni. Saya rasa anda semua tahulah kalau anda pandang ke bahagian atas ketika menonton wayang ni, ada satu tingkap kan kat situ. Jadi si Ali ni dipandang ke arah tingkap ni untuk tengok ke arah luar lah. Sebab dia terdengar seperti ada staff yang masuk. Dia ada dengar bunyi pintu tau. Ketuk, pintu terbuka dan kemudian pintu ni tertutup. Dia kata, ada orang masuk dalam panggung ke? Dia pun tengok ke arah tingkap ni dan kemudian dia nampak di salah satu kerusi, yang mana kerusi semua kosong, hanya ada satu kerusi, seorang perempuan yang sedang duduk, yang mana hanya nampak bahagian kepala dan juga rambutnya saja. Waktu dia nampak je benda ni, dia ambil walkie-talkie dia. Dia teruslah halo staff yang lain kan. Kau tengok kan jap, ada satu customer ni tak keluar lagi ni, duduk kat dalam panggung. Biar betul. Ya betul-betul. Ajak aku datang, dia cakap macam tu. Dan waktu dia tengah cakap dekat walkie-talkie ni, Ali ni, dia masih lagi berada di tingkap tu. Dan kemudian dia nampak susuk tubuh perempuan yang duduk ni tadi berdiri dan kemudian seolah-olah ingin pandang ke arah tingkap tempat si Ali ni berdiri. Belum sempat dia nampak muka perempuan tu, Ali ni dah berundur tau. Mengundur dan tak nampaklah perempuan tu. Selang beberapa waktu, dia pergi lagi ke depan dan kemudian dia tengok ke arah tempat duduk ni tadi, dah tak ada dah perempuan yang dia nampak ni tadi. Selepas serentak dengan tu, ada budak masuk lah, staff yang masuk dan kemudian cakap dekat walkie-talkie, mana ada orang dalam ni? Ada, tadi aku nampak ada. Tak apalah, dia kata. Kau boleh teman aku jap? Teman apa? Naik kejap kat bilik projektor, boleh? Aku kat dalam ni. Kenapa? Tak ada apalah, kau tolonglah teman aku jap. Okey. Sementara si Ali ni menunggu rakan dia untuk datang ke bilik tu, pintu bilik ni ditutup tau pada waktu tu. Dan kemudian dia terdengar bunyi ketukan daripada pintu tu. Tek macam tu. Dan si Ali ni cakap, masuklah, aku tak kunci pun. Dia kata macam tu. Dan apabila Ali terdengar ada beberapa bunyi ketukan, dia pun pergi ke arah pintu dan dia beranggapan yang kawan dia tadilah yang dipanggil untuk teman dia tadi. Dia tengok pintu tak berkunci. Dia pun buka je pintu bilik itu. Alangkah terkejutnya dia apabila di hadapan pintu bilik projektor ini tidak ada sesiapa. Tidak ada sesiapa. Dan kemudian selang beberapa waktu barulah timbul kawan dia ni tadi. Kawan dia tadi yang sepatutnya teman dia baru sampai. Dan kemudian si Ali ni tanya, kau yang main ketuk-ketuk tadi? Ketuk-ketuk apa? Tadi aku keluar daripada hall tadi, aku jumpa dengan si ni, kawan dia jumpa dengan kawan dia. Ceritanya dia keluar tu, dia nak pergi ke bilik projektor. Tapi bila dia keluar, dia terserempak dengan seorang staff, berbual. Dia cakap macam, tadi si Ali ni dia kata aku kena teman dia pula, dia kena ganggu ni. Macam tu lah, bual-bual pendek kan. Dan kemudian baru dia jalan untuk pergi ke arah bilik projektor ni. Dan apabila Ali ni nampak je kawan dia tu, itulah betul-betul kawan dia baru sampai. Maknanya siapa yang ketuk pintu bilik projektor ni tadi? Mungkinkah perempuan yang tadi? Kita pun tak tahu. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Luqman. Pengalaman seram kita yang ketiga ni pula datangnya daripada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Kak Rini. Yang mana Kak Rini nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia berada di sebuah hospital. Yang mana hospital ni adalah hospital swasta yang terletak di Selangor. Dan waktu kejadian seram ini berlaku, Kak Rini baru saja melahirkan anaknya yang kedua. Dia ada 2 orang anak. Anak yang pertama pada waktu itu berusia 5 tahun. Nama dia tak nyatakan di dalam kiriman. Dan waktu dia melahirkan anak dia yang pertama, dia melahirkan di hospital kerajaan. Jadi selepas saja dia melahirkan anak yang pertama, dia tak bagi tahu dekat suami dia, dia request lah, kalau boleh anak yang kedua esok
dia nak bersalin dekat hospital swasta. Sajalah dia nak merasa. Sebab dia dengar servisnya baik, biliknya cantik, dan kemudian suami boleh teman 24 jam kan. Dia cakap macam tu lah. Dan selepas 5 tahun, si Kak Dini ni dapat tahu yang dia mengandung, dan suami dia kabulkan. Waktu dia nak melahirkan anak yang kedua, dia masukkan ke hospital swasta lah. Tapi nama hospital ni dia tak nyatakan dekat dalam kiriman. Okey. Bilik memang cantik, servis memang baik. Yelah, bayaran pun mahal kan. Jadi semua tu memang okey je lah. Dan bilik pada waktu tu hanya satu katil saja. Dia dapat bilik orang kata personal lah, dia seorang kan. Ada satu katil je, dan kemudian ada satu sofa untuk peneman. Yang teman pesakit suami dia lah. Pada waktu suami dia cuti, suami dia lah tidur dekat situ. Baby memang tak ada dengan dia. Nurse akan bagi bila waktu ibu nak bagi susu je. Lepas tu dia akan ambil balik. Mungkin dia akan letak dekat dalam bilik jagaan baby ke, mungkin macam tu lah. Itu saya tak pasti. Okey. Pada malam kejadian seram ni berlaku, si Kak Rini ni sedang baring kat katil dia. Dan kemudian dia perhatikan suami dia sedang tidur di atas sofa. Jam lebih kurang pukul 12 macam tu. Tengah malam Dan kemudian dia pun baring, dan kemudian tiba-tiba dia terdengar seperti pintu bilik ward dia ni dibuka. Pintu bilik ward ni terbuka, dan kemudian dia perhatikan, dia kata dia nampak ada seorang nurse yang masuk dan kemudian membawa seorang bayi. Itu adalah anak dia lah. Dan kemudian bila nurse tu sampai je sebelah dia, nurse cakap, ibu dah boleh bagi susu tak? Dia kata kan, boleh. Dia pun ambil baby dia letak dekat sebelah, dan kemudian dia bagi susu lah. Nurse pun keluar. Dan kebiasaannya kalau ibu dah menyusukan badan, mesti ibu akan tertidur sekali kan, penat kan, kita pun tahu. Jadi waktu dia tengah menyusukan badan, dia tengah tidur ayam ni, dia terdengar seperti suami dia bangun daripada sofa. Tapi mata dia tak terbuka, dia hanya dengar saja. Suami dia bangun dan kemudian pergi ke arah bilik air, buka lampu bilik air, masuk. Dan kemudian pintu tertutup. Dan selepas saja dia terdengar pintu bilik air ni tertutup, suddenly dia terdengar pula ada pintu bilik ward ni dibuka sekali lagi. Waktu ni Kak Rini ni buka mata dia, pandang pintu tu dah tertutup. Macam tu. Dia kata, siapa pula yang masuk ni kan? Dia cakap macam tu. Dan kemudian suami dia dalam bilik air. Suami dia sedang buka air, apa semua, macam guna air lah dekat dalam bilik air tu. Lampu pun menyala kan. So Kak Rini kata, dia cuba nak perhatikan sekeliling bilik kalau ada orang masuk ke apa kan. Tapi memang tak adalah, bilik tu dia seorang je dengan anak dia. Tak apa. Dia pun baring. Lama kelamaan dia kata, lama laki aku dalam bilik air ni. Macam tu kan. Suami dia lama dalam bilik air. Dia tengok, dia dengar suara air. Tapi tak dengar pula suara macam siram ke apa, tak. Macam air tu terbuka je tau. Kat sini dia dah pelik lah. Dia pun pandang ke arah pintu bilik air. Memang betul, lampu bilik air menyala. Nampak daripada bawah pintu tu. Dan kemudian terdengar suara flash. Flash tandas tu seperti ada orang yang guna. Jadi selepas daripada bunyi flash tu, lampu bilik air terpadam. Kat sini, Kak Rini dah terkejut. Macam mana lampu bilik air boleh padam? Plug ataupun plug lampu lah kan. Plug lampu bilik air ni dekat luar. Jadi kalau orang nak tutup lampu bilik air, dia kena keluar dulu baru tutup. Mana boleh tutup daripada dalam? Waktu ni dia dah pelik dah. Dan kemudian pintu bilik ward dia dibuka, dan kemudian suami dia masuk dengan bawa adalah sedikit makanan kan. Kat sini dia terkejut. Abang daripada mana? Abang keluar je tadi. Lapar, beli makan. Dia kata macam tu. Abang keluar ke tadi? Bukan abang masuk bilik air. Mana ada abang masuk bilik air? Abang keluar lah. Tadi saya dengar abang masuk bilik air tau. Dia kata. Lepas tu suami dia cakap, mana ada, abang keluar lah. Awak jangan bukan-bukan. Dia kata macam tu. Dan Kak Rini ni hanya diam je lah. Dia tak cakap apa-apa. Tak apa. Dan kemudian ada nurse masuk, dan kemudian ambil lah semula baby ataupun anak si Kak Rini ni, bawa kan pergi bilik jagaan. Malam tu Kak Rini tak boleh tidur. Dia ajak suami dia berbual. Suami dia pun layanlah dia berbual dalam keadaan mata tertutup ni. Dia pun bercakap dengan isteri dia kan. Dan gangguan pada malam yang seterusnya, pada waktu tu dia berada di situ 2 malam tau. Mungkin ada masalah lah, dia tak boleh discharge awal. Dia duduk kat situ 2 malam. Pada malam yang kedua,
Kak Dini tak kena gangguan, tapi suami dia terkena gangguan. Yang mana pada waktu tu suami dia sedang baring lah, baring dekat atas sofa ni. Dan kemudian kalau dia angkat dia kepala, dia akan nampak katil Kak Dini ni. Kak Dini sedang tidur pada waktu tu. Waktu suami dia tengah buka je mata, suami dia tengok ke arah Kak Dini dan kemudian tengok betul-betul dekat bawah katil. Bawah katil Kak Dini ni seperti ada kaki yang berdiri di sebalik katil. Secara logiknya, kalau ada kaki, bila dia pandang ke atas mesti ada badan. Tapi masalahnya badan tak ada, kaki je ada. Waktu ni suami dia pejam mata, baca apa yang suami dia tahu. Bila dia buka, penampakan kaki tu ada lagi. Dia pun berjalan, bangun. Suami Kak Dini ni bangun tau. Bangun pergi ke arah sebalik katil, di sebelah sananya kan. Dia pergi, dia tengok memang tak ada apa-apalah, kaki pun tak ada. Okey, dia pun pusing balik, pergi ke arah macam orang kata dekat dengan kerusi dia ni. Dia pun jengah di bawah katil. Waktu dia jengah bawah katil ni, dia nak tengok lah ada kaki ke tak ada kaki kan. Tapi apa yang dia nampak lebih menakutkan. Yang mana bila dia jengah je bawah katil, dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang seolah-olah macam merangkak nak keluar daripada bawah katil. Waktu itu suami Kak Dini ni terus tersandar pada dinding. Dia pejam mata, dia pun baca apa yang dia tahu tapi dalam keadaan yang kuat lah, menyebabkan Kak Dini sendiri terbangun. Dan kemudian tanya suami dia apa yang tak kena kan. Dan kemudian suami dia tak cerita apa-apa sampailah keluar daripada hospital, baru suami dia cerita. Itu adalah dua gangguan yang berlaku pada Kak Dini, satu, pada suami dia satu, ketika dia berada di hospital lah, melahirkan anak dia yang kedua. Dan pada saya pengalaman seram ini juga menarik lah, walaupun berlaku, kisah ni agak ringkas lah, tapi apa yang berlaku pada suami dia adalah satu penampakan, dan yang berlaku pada Kak Dini, pada saya boleh klarifikasikan sebagai gangguan. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita, iaitu Kak Rini. Kisah seram kita yang keempat ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Fandi. Yang mana Fandi nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia sedang berjalan-jalan ataupun dating lah bersama dengan teman wanitanya. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan kisah ni berlaku pada tahun 2018. Yang mana pada waktu tu si Fandi ni dia adalah seorang pelajar di sebuah universiti yang terletak di Shah Alam. Dan dia pergi ke universiti dia ni, dia membawa kereta lah. Dia ada memandu kereta. Dan kemudian pada malam yang dimaksudkan ni, dia telah pun membawa girlfriend dia untuk pergi dating. Bawa teman wanita dia keluar berjalan-jalan ke ICT Shah Alam. Siapa yang pernah pergi tahulah kan tempat ni. ICT Shah Alam ni adalah satu tempat yang banyak lampu-lampu menarik, ada theme park, ada wet world. Wet world tu taman tema air lah, dan kemudian ada juga tempat yang salji tu. Banyaklah tarikan-tarikan yang ada dekat situ. Dan apa yang saya tahu sekarang, dekat kawasan ICT tu dah ada mall baru. Yang mana mall ni salah satu tarikan barulah untuk pengunjung dekat situ. Pada malam yang dimaksudkan, dia pun bawa girlfriend dia pergi ke sana dan kemudian tengok-tengok lampu, main sikit dekat theme park kan, naik Ferris wheel dan sebagainya. Waktu dia mengambil gambar, kisah ini berlaku ketika dia sedang berjalan di kawasan lampu, yang mana tak banyak lampu-lampu jalan, yang ada hanyalah lampu di bahagian pokok sahaja. Yang mana pada waktu tu dia berjalan dan kemudian sampai ke satu kawasan. Girlfriend dia cakap dengan dia, yang mana dia kata, yang ambilkan gambar I kat sini, cantik lah kat sini. Okey, dia pun ambil telefon dia dan kemudian dia buka kamera, halakan ataupun tujukan kepada girlfriend dia ni. Waktu dia nak mengambil gambar, tiba-tiba dia terbau satu haruman bunga
yang tak tahu datang daripada mana. Dia mula toleh ke arah belakang pada waktu tu. Toleh ke arah belakang dia dan kemudian dia perhatikan memang tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kat belakang dia, hanya ada lampu-lampu macam tu je lah. Dan dia tak pasti bau tu datang daripada mana. Dia pun pandang balik ke depan dan kemudian dia nampak girlfriend dia pun pandang ke arah belakang dan kemudian pandang ke arah dia. Waktu ni Fandi ni tanyalah, kenapa? Cepat-cepat, senyum, dia cakap macam tu. Okey, girlfriend dia pun senyum, tapi nampak muka girlfriend dia tu macam ada sesuatu yang tak kena. Waktu dia nak snap je gambar, girlfriend dia berlari ke arah dia sambil tu kata, apa tu? Dia cakap macam tu. Waktu ni Fandi ni dah terkejut. Dan kemudian Fandi kata, kenapa? You, I nak balik, jom hantar I balik. Dia cakap macam tu. Oh, kenapa pula ni? Jom hantar I balik. Okey. Dia pun turut je lah yang apa yang girlfriend dia nak kan. Dia bawa girlfriend dia pergi ke arah kereta, masuk dalam kereta. Girlfriend dia memang tak cakap apa-apa. Dia rasakan yang girlfriend dia macam buat-buat, tapi muka girlfriend dia pada waktu itu pucat tau. Muka teman wanita dia ni pucat. Okey, tak apa, dia bawa sampailah ke rumah yang mana si teman wanita si Fandi ni duduk dekat rumah lah, maknanya outsider. Yang dia pula duduk di dalam macam rumah sewa macam tu. Okey, dia hantar girlfriend dia dan kemudian baru dia balik ke rumah sewa. Malam tu dia tak bercerita apa dengan girlfriend dia ataupun teman wanita dia. Dia hanya tidur saja, just say good night apa semua, kemudian dia tidur. Keesokan harinya, selepas saja dia berjumpa dengan teman wanita dia, dia mula menceritakan apa yang dia rasa waktu dia berada di ICT itulah, yang mana dia ada terbau haruman bunga. Serentak dengan itu, teman wanita dia pun katakan perkara yang sama, yang mana dia pun bau haruman bunga ni tadi. Dia pun toleh ke arah belakang sebab dia tahu, bunga ni datang daripada belakang ke? Dia kata macam tu. Dia pun tengok. Dan kemudian bila dia tengok ke arah Fandi kata okey tak? Dia kata okey je. Waktu Fandi nak snap gambar, apa yang girlfriend dia rasa adalah seperti ada sesuatu yang meniup ataupun menghembuskan nafas di bahagian leher dia. Di bahagian leher teman wanita dia. That's why kenapa dia melompat lari ke arah Fandi pada malam tu. Dan kemudian gangguan dia itu je lah. Dia tak adalah gangguan seperti penampakan dan sebagainya. Tapi ada juga gangguan-gangguan yang ini bukan dia kirim lah. Saya ada baca dekat internet, saya buat research sikit berkenaan dengan ICT Shah Alam ni. Ada yang mengambil gambar tu jadi gambar orang lain. Nampak macam muka menyeramkan. Ada juga gambar sekumpulan lelaki yang mana saya tak pasti, saya baca dekat YouTube ke ataupun dekat internet. Saya tak pasti, antara dua tu lah. Di belakang lelaki ni ada perempuan berambut panjang. Seperti ada perempuan yang berambut panjang pun ada juga pernah berlaku dekat situ. Yelah, kawasan tu kita pun tak tahu asal usul tempat tu macam mana kan. Tapi alhamdulillah lah, sepanjang saya pun pernah pergi ICT, saya tak pernah pula lah kena ganggu macam tu. Alhamdulillah lah, dan saya tak nak diganggu. Jadi itulah pengalaman seram ringkas yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Fandi. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Zamir. Yang mana Zamir nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang pernah dia alami, ataupun lebih tepat lagi pengalaman misteri lah yang dia pernah alami ketika dia berada di kebun durian milik atuk dia. Kisah dia berbunyi begini. Dikatakan kampung atuk dia ni terletak di satu daerah di negeri Pahang, dan family dia pula daripada Perak pada waktu tu. Cuma si Zamir ni dia bertolak daripada pulang ke kampung dia ni daripada tempat dia belajar, yang mana dia belajar di sebuah universiti yang terletak di Melaka. Dia duduk pun di rumah sewa lah dekat area Melaka. Dan pada waktu tu dia dah berjanji dengan family dia untuk family gathering lah bersama dengan pakcik-pakcik yang lain, parents dia, adik-beradik, sepupu dekat kampung atuk dia ni.
Dan mak ayah dia memang bertolak daripada rumah, yang dia pula bertolak daripada rumah sewa dia yang terletak di Melaka ni. Dia bertolak agak lewat sebab pada waktu tu kelas dia habis dalam pukul 3 lebih macam tu. Jadi habis saja kelas, baju semua dia dah siap packing, dia pun bertolak balik ke kampung. Sesampai saja dekat kampung, yang mana dia bila dia masuk je, dia nampak ada mak dia, dia salam makcik-makcik dia, nenek dia apa semua. Dia kata, ayah mana mak? Ayah kau tak ada, ayah kau, atuk kau dengan pakcik kau semua pergi kebun. Oh ya ke? Kalau kau nak jumpa dia, pergilah sana. Waktu tu jam dalam pukul 5 lebih macam tu tau, petang. Jadi dia pun okeylah, naik kereta dia pergi ke arah kebun. Pergilah bertolak pergi ke arah kebun yang agak jauh jugalah daripada rumah atuk dia ni. Sampai saja, kebun ni bukan hanya ada durian saja tau. Dia ada rambutan, dia ada banyak buah lah dekat situ. Jadi bila dia sampai je, dia nampak ada kereta ayah dia, yang mana mungkin ayah dia naik satu kereta dengan atuk dia apa semua kan. Dia pun turun dan kemudian dia nampak ada atuk dia, dia pun salam. Atuk dia tanyalah bila sampai. Baru je sampai ni itu pun terus bertolak pergi sini. Tadi tinggal kat rumah, semua tak ada, tu yang datang sini. Okey. Kalau macam tu kau tolong atuk lah, angkat buah-buah tu semua masuk dalam kereta. Nanti malam boleh kita makan, dia cakap macam tu. Okey. Si Zami ni pun angkatlah, pergilah ke arah pokok tu, angkat kan buah-buah yang dah dipetik tu, masuk dalam kereta. Kejadian seram ini berlaku dalam pukul 7 macam tu. Masa tu dah senja tau, hari dah mula gelap. Yang mana pada waktu itu dia sedang mengambil buah di sebatang pokok. Dia pun ambil dan kemudian bawa. Waktu dia tengah berjalan ni menuju ke arah kereta dia, tiba-tiba dia terasa seperti ada air tau. Air ataupun percikan air daripada atas pokok kena kepada dia. Kena ke bahagian muka, ke bahagian tangan macam tu. Jadi dia macam, air apa ni? Dia pandang ke bahagian atas dan kemudian dia tengok ke atas, memang tak ada apa-apa. Okey, tak apa. Dia pun mulalah lap-lap tangan dia. Apa yang pelik, dekat tangan dia, dekat muka dia pada waktu tu, tak ada air pun. Tak ada air pun. Tapi dia rasa seperti ada air yang jatuh pergi dekat dia. Air tu macam gerimis macam tu lah. Sekejap je benda tu. Okey, dia pun kata okeylah, tak apalah. Perasaan kot dia jalan. Dia jalan sampailah ke kereta dia dan kemudian dia bertolak balik ke rumah atuk dia. Malam tu, waktu dia nak tidur, dia rasa macam muka dia ni macam bengkak tau. Tangan dia bengkak. Dia kata, kenapa jadi macam ni? Lepas tu gatal. Gatal sangat. Keesokan paginya, bila dia bangun daripada tidur, dia tengok muka dia. Dia kata, Tuhan saja yang tahu. Macam terkena gatal-gatal tau. Dekat muka, dekat bahagian tangan. Dia tak tahu apa punca. Dah bawa pergi hospital, dah bawa pergi klinik. Ambil ubat sapu, tetap tak baik juga. Dan sampai satu masa dia ikhtiar cara lain. Dia pergi berubat cara kampung. Yang mana ustaz ni ada bagi dia air lah. Air. Dan kemudian air bacaan untuk dia minum. Dan kemudian sapu di bahagian tempat yang gatal-gatal ni tadi. Alhamdulillah selepas dia buat benda-benda tu semua, gatal-gatal tu semakin pulih lah. Penyakit dia tu semakin pulih. Alhamdulillah. Tapi apa yang menjadi tanda tanya, apakah itu? Ada juga saya search lah. Saya buat research sikit dekat internet. Benda tu dikatakan terkena ludah Pontianak, kencing Pontianak, macam tu lah lebih kurang. Dan disebabkan itu terkena gatal-gatal ni. Benda ni pernah juga berlaku kepada anak saudara saya. Yang mana anak saudara saya ni pun, dia pun main dekat mana pun tak tahu. Tiba-tiba dia balik tu dia kena gatal-gatal. Dan kemudian kakak ipar saya puas lah, bawa pergi klinik apa semua, memang tak okey. Sampailah ambil air daripada ikan puyuh kalau tak salah saya. Ikan puyuh tu rendam dalam air tu kan, air tu buat sapu dekat tempat gatal-gatal tu. Dan barulah gatal-gatal tu tadi pulih. Dan itulah pengalaman seram ringkas ataupun pengalaman misteri ringkas yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Zami. Jadi itu sajalah pengalaman seram untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan?
anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.